Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin. Okey, jom kita tengok contoh soalan ni. Okey, tadi awak dah kenal jenis atau pattern ataupun hukum kedua jenis tangent yang kedua. Okey. So jom kita tengok contoh soalan ni. Apa pattern soalan? Apa jenis soalan yang dia boleh tanya berkaitan dengan jenis tangent yang kedua kita belajar tadi. Okey. So jom kita baca soalan dulu. Apa dia bagi tahu? Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di titik O. So sah. Dia memang titik O lah. Okey, titik dekat sini. So and then apa lagi? Tangent PQ dan RQ bertemu di titik Q. Of course awak kena retake. Mana tangent PQ? Mana? Ni. Ini adalah tangent PQ. Dan tangent RQ bertemu di titik Q. Mana tangent RQ? Yang ni. Ini adalah garisan tangent dia. Sama tak dengan gambar yang cikgu lakar tadi? Sama kan? Okey. Dia ada dua tangent. So dekat sini, apa soalan tanya? Okay, kejap. Sebelum kita jawab apa yang soalan tanya, jom kita kenal dulu. Jom kita kenal dulu gambar ni berdasarkan apa kita dah belajar tadi. Okey. So, ingat tak? Bila kita jumpa dia dalam keadaan macam ni, dalam keadaan apa? Dalam keadaan dua tangent bertembung Dua tangent bertembung. Macam kat bawah ni, okey, sama macam gambar yang cikgu lakar tadi. Apa yang awak kena tahu? Panjang dia sama dan sudut dia sama. Kat mana panjang yang sama? Kat mana sudut yang sama? Okey, jom kita tengok. Panjang PQ 14 cm ni adalah sama panjang dengan RQ. Ini base pertama yang awak kena tahu. Tengok soalan memang dia tanya Y. Terang-tang dekat sini awak patut tahu. Panjang Y adalah 14 cm. 14 cm. Tengok soalan dia tak tanya ada B nilai Y. That's why Y adalah 14 cm. Kalau soalan minta terangkan kenapa 14? Kenapa Y adalah 14 cm? Just mention dekat sini panjang PQ adalah sama dengan panjang RQ. Okey, faham setakat ni? Okey, good job. So now jom, apa lagi kita kena tahu dalam gambar ni? Yang awak kena tahu jari di mana? Ni? Oh, P ini adalah jejari. Sama juga dengan OR, ini adalah jejari. Of course kalau jejari mestilah sama panjang. Okey? Okey, sekarang settle bab panjang awak dah tahu sama panjang. Bab yang kedua apa yang awak kena tahu adalah sudut dia. Kalau sini 66 maknanya dekat sini pun 66. Okey? Okey, good. Okey, X. Kalau sini X maknanya dekat sini pun X juga. Nampak Okey, good. Alhamdulillah. So, apa lagi awak kena tahu? Oh, sudut 90 darjah. Ingat, kita ada belajar jenis tangent yang pertama, betul? Jenis tangent yang pertama apa? Kalau ada satu jejari yang menyentuh pada lilitan bulatan dan bertembung dengan garisan dekat luar ni dan membentuk satu garisan tangent, makanya sudut adalah 90 darjah. Okey? So jadinya dekat sini sudut adalah sudut 90 darjah. Sama juga dekat sini. Okey? Okey, good. So now jom kita tengok soalan. Apa yang dia tanya? A, nilai X. Mana nilai X kelas? Yang ini. Dia tanya nilai X. Agak-agak, cara apa kita boleh cari nilai X ni kelas? Agak-agak, cara apa kita boleh cari nilai X ni kelas? Ingat tak tadi cikgu ada share? Kalau awak jumpa soalan macam ni yang melibatkan dua tangent bertembung, dia membentuk dua segitiga. Okey? Dia membentuk dua segitiga. So dekat sini awak akan perasan, cuba tengok dekat bahagian X ni. Okey, cikgu try colorkan sikit. Okey. Kalau awak perasan, inilah satu segitiga. Yang mana apa? Yang mana satu segitiga yang sudut 90 darjah dekat sini, 66 dekat sini, yang ini kita tak tahu darjah dia. Boleh tak kita cari? Boleh. Dengan guna apa? Dengan guna formula sudut kedalaman segitiga sahaja. Dengan hanya awak ambil kira segitiga yang pertama ni sahaja. Boleh? So jadi nak cari nilai X, okey, kita jawab soalan A. X sama dengan apa kelas? Kita akan pakai sudut kedalaman segitiga je. 180 tolak 90 tolak 66 darjah. So jom tekan kalkulator sama-sama. Okey. End up awak akan dapat berapa? 24 darjah sahaja. Okey. Boleh ke boleh? Senang ke senang? Senang je insya-Allah. Okey. So kalau soalan tanya sudut dekat sini berapa? Of course sini pun 24 darjah lah. Okey, faham ya? Sebab apa?
Sebab hukum kalau ada dua tangent bertembung memang sama je sudut dia. Okay, setakat ni clear? Okay, good. Settle dah A. B memang tadi dah settle waktu mula-mula kita tengok soalan ni kan. Senang je. So sekarang kita tengok soalan C pula. Soalan tanya apa kelas? Soalan tanya panjang jejari. Soalan cikgu pada awak, mana jejari tu? Mana jejari tu? Ni? PO ataupun OR. PO ataupun OR. So itulah jejari dia. Macam mana nak cari ni cikgu? Okey, jom. Untuk pengetahuan awak, bila awak jumpa soalan ni, cikgu sangat recommend awak untuk lakar balik segitiga tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, cikgu lakarkan sekejap. Lakarkan balik sebiji. Contoh kita ambil yang segitiga A ni segitiga A ni Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, let's say kita ambil segitiga A. Yang ni P, yang ni O, yang ni Q. Yang inilah sudut tegak dia, yang ini adalah 66 darjah. Yang ini berapa? Tadi kita dah cari, inilah 24 darjah. Yang ini kita dah tahu panjangnya 14 cm dan sekarang soalan apa kelas? Ya, soalan apa kelas? Soalan nak panjang jejari. Panjang PO ni lah. Nilainya dekat sini. Berapakah panjang dia? Okey. So sekarang ni bila awak sampai soalan ni, apa yang cikgu nak bagi tahu awak? Okey. Part yang sangat penting, dengar betul-betul Dengar betul-betul. Bila awak jumpa soalan yang macam ni, soalan macam ni maksudnya soalan yang berbentuk segitiga, dua formula yang kena awak sentiasa ada dalam kepala. Apa dia? Formula yang pertama adalah formula teorem Pythagoras. Dengar betul-betul Formula yang pertama adalah formula teorem Pythagoras. Yang pertama. Yang kedua adalah formula nisbah trigonometri. Sudah. Cikgu kena pakai formula ni ke? Dengar dulu apa cikgu nak terangkan ni. So, formula pertama kita dah belajar sebelum ni kelas. Teorem Pythagoras kita boleh pakai waktu bila? Waktu kalau ada gambar segitiga. Memang dia akan berkaitan dengan segitiga je tau. Tak ada bentuk segi empat, tak ada. Melainkan dia gabungan lah. Bentuk bulatan tak ada. Dia adalah bentuk segitiga. Segitiga apa? Segitiga sudut tegak. Kita hanya boleh pakai formula teorem Pythagoras kalau segitiga tu ada ada nilai panjang pada dua bahagian je. Contoh, kalau sini 3, sini 5 cm, and then soalan tanya berapakah panjang X kat sini? Kalau awak jumpa soalan keadaan begini, makanya awak boleh pakai formula teorem Pythagoras. Kalau dia cari panjang X ni dengan keadaan ada dua bahagian ni dia bagi tahu panjang dia. Memang awak boleh pakai teorem Pythagoras. Tapi sekarang ni, kalau awak tengok dekat bahagian ni cikgu baru lakar segitiga ni. Ada tak dia bagi panjang pada dua bahagian? Tak. Dia hanya bagi panjang pada satu bahagian dia, 14 cm dia. OQ ni ada tak dia bagi? Tak bagi pun. Okay, kalau awak jumpa soalan macam ni, okay, and then plus dia hanya bagi keluar sudut, makanya nak tak nak awak kena pakai formula nisbah trigonometri kelas. Dan memang takkan pakai formula teorem Pythagoras. Okey. Tarik nafas dalam sekejap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir wa tamim bihar. So jadinya bila kita kena pakai nisbah trigonometri, nak tak nak awak kena recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Apa yang kita dah belajar sebelum ni kelas? Kita dah belajar dalam nisbah trigonometri formula kan? Formula nisbah kan? Sin, cos, tan. Kalau dalam bahasa Melayu, formula yang awak kena ingat apa dia? Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Sudah. Formula ni awak akan pakai untuk jawab soalan ni kelas. Okey, kejap. Cikgu padam sekejap. Dia tak nak serabut awak punya ni. Okey? Cikgu kata nak pakai nisbah trigonometri. So macam mana cikgu? Okey, cikgu nak share lah ni. So, tengok betul-betul. Okey? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk cara nak cari panjang jejari bulatan panjang ni panjang PO ni tengok ni macam mana dalam keadaan yang dia hanya bagi panjang 14 cm, tiba-tiba nak cari panjang jejari dan dia bagi dua sudut.
Okay, memang kita akan pakai nisbah trigonometri. Isunya sekarang, kita nak pakai sin ke, cos ke, tan. Yang mana satu kita nak pakai? Okay, yang mana satu nak kita pakai adalah bergantung kepada apa yang soalan bagi. Contoh dia bagi sudut 66 dekat sini kan. Okay, contohlah cikgu assume kita pakai sudut 60 darjah ni je. 66 darjah ni. Okay, cikgu assume awak pilih untuk pakai sudut 66 ni je. Okay, 66 ni Makanya awak kena tahu kedudukan hypotenuse mana kelas. Of course, hypotenuse adalah bersetendang dengan sudut tegak ni. Makanya sini adalah kawasan hypotenuse. Alamak, gelap pula warna hijau ni. Okay, makanya dekat sini adalah garisan hypotenuse. Okay, kalau sudut 66 darjah ni, kat mana dia punya tentang dia? Of course, 14 ni adalah garisan tentang dia, T. Okay, garisan yang dia nak cari apa? Yang dia nak cari adalah yang kat sebelah ni. Jejari dia, inilah sebelah dia. Cikgu sedang menandakan nama setiap bahagian pada segitiga mengikut sudut. Kalau kita pakai sudut 24 darjah, of course lain dia punya ni. Tentang di mana, sebelah ni mana ya. Sekarang ni cikgu hanya pilih satu je. Contoh kalau kita pilih 66 darjah ni sahaja, guna satu sudut sahaja. Okey, kita tentukan yang mana tentang dia. Oh ni 14 cm dah tentang dia. Yang aku cari ni adalah jejari dia. Of course ini adalah sebelah dia. Okey, sekarang ni dengar betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dekat sini, soalan dia dah bagi tentang dia, settle. Tentang dia 14 cm dan dia nak cari adalah bahagian sebelah dia. Nampak Faham dekat sini? Kenapa kita tak pakai hypotenuse? Memang dia tak nak cari. Dia tak cari. Buat apa kita nak pakai H? Ikut logik macam tu je. Kita pakai jalan singkat. Makanya kita akan pakai T dengan S sahaja. Tentang dengan sebelah. So awak dah tahu, oh dia nak T dengan S ni lah. Maksudnya kita akan guna pakai T dengan S. Cuba awak reflectkan balik dalam formula sin cos tan ni. Yang mana ada T dengan S? Of course awak akan pakai ni. Bawah sekali tan. Tan tentu tak susah. T per S. Okey, tan sama dengan apa? T per S. Ini step pertama untuk awak jawab soalan ni dengan menggunakan nisbah trigonometri. Fasa pertama untuk awak kenal pasti, aku patut pakai yang mana? Sin ke, cos ke, tan? Okey. So sekarang ni, bila awak dah tahu yang mana satu awak nak pakai, baru boleh transform, tukar kepada nilai mengikut soalan. Contoh, sekarang ni kita tahu kita nak pakai tan. Ingat tak, formula tan yang kita belajar sebelum ni, of course bentuknya apa? Bentuknya tan theta kan? Betul tak? Betul tak? Tan theta. Tan maksud tan sudut. So bila dapat soalan macam ni, of course awak kena tukar nilai dia. So tan sudut berapa? Kita ambil tadi 66 kan? Tukar 66 darjah. Tentang dia berapa kelas? Tadi kita dah cari 14 cm. Sebelahnya apa? Sebelahlah jejari ataupun tak, awak nak tulis jejari boleh, ataupun kalau awak tak nak tulis jejari, awak nak tulis garisan PO pun boleh, tak jadi masalah. Okay, so sampai sini kita nak cari apa kelas? Of course kita nak cari PO ataupun jejari ni. Makanya kita tukarlah kedudukan dia. Nah, kita jadikan PO ni sebagai perkara rumus. PO naik sana, tan 66 turun bawah. Okay. So jadinya awak akan dapat apa? Akan PO dekat sini sama dengan 14 per tan 66. So now tekan kalkulator, berapakah jawapan awak? Tekan 14 bahagi tan. Tan 66. End up awak akan dapat berapa? 6.233 bla 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 bla. So panjang PO atau panjang jejari adalah 6.233 cm. Itu saja. Macam inilah kita nak jawab soalan ni kelas. Okay. So panjang PO ni berapa panjang dia? 6.233 cm. Kita dah dapat dah panjang jejari ni. Okay. Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh ke boleh? Okay. Okay, good job. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya kemudian.